Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, ahli-ahli jemaah yang dikasihi sekalian, menyambung pengajian hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Pada pagi ini kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 riwayat daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhr, antara sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Dikatakan beliau lebih daripada 5,000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapakah yang orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaat kamu pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas, siapa yang paling layak, yang paling utama sekali, yang paling berhak untuk dapat syafaat pada hari kiamat. Lalu kata Rasulullah SAW, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Aku menyangkakan, sungguhnya aku telah menyangkakan, wahai Abu Hurairah, bahawa tidak ada orang yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini. Orang yang pertama yang akan bertanya ini memang engkau lah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku memang melihat kamu wahai Abu Hurairah sangat menjaga, sangat mengambil berat, sangat menghafaz tentang hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati, orang yang paling layak, orang yang paling berhak untuk mendapat syafaat aku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, ialah orang yang berkata tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, khalisan min qalbihi aw nafsihi, hal keadaannya dalam keadaan ikhlas daripada hatinya ataupun daripada dirinya. Jadi hadis ini sebut min qalbihi aw nafsihi, itu syakkum min rawi, itu syak daripada periwayat, sama ada disebut qalbihi ataupun nafsihi, itu maksud min qalbi aw nafsihi. Jadi dalam hadis ini Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang paling layak untuk dapat syafaat pada hari kiamat. Antara akidah kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ialah adanya syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, pada hari yang setiap manusia sangat berhajat kepada bantuan, pertolongan daripada orang yang boleh memberi bantuan, memberi syafaat pada hari berkenaan.
yang disebut dalam Al-Quran, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari yang tidak boleh lagi memberi syafaat, tidak ada manfaat lagi, tidak ada yang boleh memberi syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu sangat huru-hara di pada mahsyar bila kita dibangkitkan daripada kubur, tak tahu berapa ribu tahun duduk dekat dalam kita. Tempohnya tak tahu berapa lama. Kalau umur kita umat Nabi Muhammad 1400 tahun, sekarang ni tak tahu sepanjang mana lagi. Di hari mahsyar kita tak tahu selama mana manusia nak berhimpun duduk dekat dalam kita. Jadi masa tu dia tidak macam sekarang lah. Suasana yang sangat kalut kibuk. Jadi ketika itu semua manusia yang dihimpunkan daripada Nabi Adam, umat Nabi Adam, sehinggalah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia perhimpunkan setempat. Perhimpunan yang ramai ini dalam dunia sekarang ni pun macam-macam kesusahan. Kalau kita pergi kepada Arafah, di hari Arafah, perhimpunan manusia ramai, berapa juta, 2-3 juta, pun kita sudah merasa kesusahan. Sebab mana-mana tempat perhimpunan ramai, begitulah keadaan. Tambah-tambah lagi hari perhitungan, hari mahsyar, hari perhitungan, setiap orang akan menunggu-nunggu siapa yang boleh bagi bantuan. Lalu pergi jumpa dengan Nabi Adam, pergi jumpa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua angkat tangan. Dia kata saya tak boleh bagi syafaat. Yang akhir kali jumpa Nabi Isa kata kamu pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, dia boleh bagi syafaat. Jadi pada hari itu ditanya Abu Hurairah, dia tanya berkaitan dengan itu, siapa yang boleh layak sekali nak terima syafaat? Lalu kata Rasulullah SAW, orang paling layak ialah orang yang berkata la ilaha illallah, kalimah syahadah, dalam keadaan sangat ikhlas, sepenuh hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah yang akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Syafaat ini ada berbagai bentuk. Syafaat yang paling besar sekali yang kita panggil sebagai asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma iaitu syafaat yang disebutkan tadi daripada mahsyar, syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia supaya diselesaikan keadaan daripada mahsyar. Tak sudah duduk dekat dalam begitu, tak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dalam keadaan tak tahu ke syurga ataupun ke neraka. Jadi bila Nabi Muhammad SAW minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu firman Allah Subhanahu wa taala, sal isfa irfa' ra'sak. Nabi Muhammad pergi sujud dan tak tahu berapa lama sujud, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad, angkat kepala kamu, sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, washfa' tushaffa', dan minta syafaatlah kamu akan diberi syafaat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan asy-syafa'atul uzma. Itulah permintaan Nabi Muhammad SAW yang Nabi sebut dalam hadisnya, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi-nabi ni dia ada satu doa special yang dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dimustajabkan. Aku tangguhkan doa aku itu untuk aku minta syafaat bagi umat aku di hari akhirat. Special. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat ambil berat kepada umatnya, sehingga kepada hari mahsyar sekalipun dia ambil berat tentang perkara itu. Bukan semata-mata atas dunia ini bagi wahyu, menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran kepada umatnya, tapi tentang soal di hari mahsyar, di hari hisab pun Nabi Muhammad telah berkira dah, telah
tahu manusia akan menghadapi situasi itu, dia cukup getir dan dia reserve doa yang dimustajabkan itu, dia reserve untuk hari itu. Ini ambil beratnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi bila diminta syafaat, ini kita sebagai syafaatul uzma, maka diselesaikanlah mulalah berlakunya hisab. Hak ke syurga pergi ke syurga, hak neraka pergi ke neraka. Duduk dalam keadaan tu hak keadaan depan tak tahu lagi, tapi minta selesai dulu. Itu kita panggil syafaatul uzma. Dan ini hanya milik Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa bentuk syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat yang kedua yang diberikan oleh Allah ialah syafaat untuk ahli syurga. Syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad boleh minta kepada ahli syurga, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga pada hari itu. Jadi ini dua ni hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat satu lagi yang ketiga. Yang ketiga syafaat iaitu untuk ahli neraka. Untuk ahli neraka diminta syafaat supaya tak masuk ke neraka. Dan untuk orang masuk neraka masuk dalam neraka, dia beri syafaat, dikeluarkan daripada neraka. Ada yang ini milik Nabi Muhammad SAW dan milik Nabi-Nabi yang lain, dan milik para malaikat, dan milik orang mukmin, orang soleh. Disebut dalam hadis, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat boleh bagi syafaat, para nabi-nabi boleh bagi syafaat, dan orang-orang mukmin boleh bagi syafaat. Yang ini khusus kepada yang ketiga tadi, iaitu orang yang dia menjadi ahli neraka tapi dia ahli, diberi syafaat, tak jadi masuk neraka, diberi syafaat akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dimasukkan dalam neraka diberi syafaat, dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Ini nikmat syafaat, ini kepentingan syafaat. Dan kita sebagai orang Islam sangat menghendaki perkara ini. Kita hidup atas dunia ni sebagai manusia yang banyak buat kesalahan, banyak buat dosa, begitu bini kecil dan besar. Kita minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala, minta jauh daripada melakukan segala dosa, minta ampun, mudah-mudahan Allah berkenan permintaan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga mengharapkan pada hari yang getir itu untuk kita menerima syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, daripada para malaikat, daripada orang soleh, untuk beri syafaat kepada kita untuk menyelamatkan daripada api neraka. Dan soal syurga neraka ni soal yang berkait dengan keimanan. Orang yang beriman akan pergi ke syurga, orang yang tidak beriman akan pergi ke neraka. Dan orang yang asi, orang yang buat maksiat, akan ada pertimbangannya pada hari kiamat, sama ada dia akan pergi ke syurga atau akan pergi ke neraka. Ini proses yang berlaku, dan dalam proses itu ada satu lagi peluang untuk manusia, iaitu syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Syafaat untuk diselesaikan masalah di mahsyar, di akhir hisab. Syafaat untuk masuk ke dalam syurga. Kalau orang itu sudah memang ahli syurga, kita masih lagi perlu syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk dimasukkan dalam syurga. Dan syafaat untuk diselamatkan daripada api neraka. Wal'iyazbillah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Jadi ini kehidupan kita, ini kehidupan yang berkait dengan kita bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ini akan meliputi semua perkara, sehingga kepada mahsyar, dan tempoh itu pun masih lagi ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada
kepada manusia. Dan syafaat ni bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga amal ibadat yang kita lakukan juga boleh jadi syafaat kepada kita. As-siyamu wal Qur'an, as-siyamu wal Qur'an yashfa'an. Puasa, ibadat puasa dan ibadat baca Quran boleh memberi syafaat kepada tuannya. Kita lakukan ibadat puasa, puasa Ramadan, puasa sunat, kita banyak baca Al-Quran. Dua-dua ibadat ni disebutlah hadis boleh bagi syafaat di hari kiamat. Jadi ibadat-ibadat yang kita lakukan masa kita hidup ni ada sebahagiannya memang akan jadi syafaat pada kita pada hari kiamat. Oleh kerana itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk buat segala ibadat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibadat itu boleh jadi sebab kepada kita masuk syurga dan selamat daripada api neraka. Sebab syafaat ni kalau kita hidup atas dunia ni pun kita kadang-kadang kita perlu syafaat atas dunia ni pun kita hidup, kita nak syafaat orang tu, kita panggil syafaat lah, nak bantuan orang tu, nak bantuan orang tu, kadang-kadang ketika kita susah dan sebagainya. Maka apatah lagi di hari mahsyar, suasana yang genting itu, kita sangat perlu kepada bantuan daripada Muhammad SAW untuk bagi syafaat kepada manusia. Cuma dalam syafaat ini Ahlussunnah wal Jamaah itu standnya yang saya sebutkan tadi. Tapi golongan Mu'tazilah yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dia hanya melimitkan syafaat itu hanya kepada syafaatul uzma dan syafaat kepada ahli syurga untuk dia naik martabat dalam syurga. Bagi dia untuk ahli al-kabair, orang-orang yang buat dosa, orang yang fasik ini tidak ada ruang untuk dapat syafaat. Ini bagi golongan Mu'tazilah. Kalau kita mengaji dalam bab akidah, dalam pengajian usuluddin kita, pengajian akidah, kita akan jumpa pandangan yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu golongan Mu'tazilah yang tidak menerima syafaat selain daripada asy-syafaatul uzma dan syafaat untuk orang-orang mukmin yang disebutkan yang pertama dengan yang kedua disebutkan di awal tadi. Adapun ahli maksiat, orang yang buat dosa besar, orang fasik, itu bagi Mu'tazilah, golongan yang sesat ni, dia tak terima, itu tak ada syafaat bagi. Tapi bagi kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada, syafaat juga akan kena kepada orang-orang fasik. Mereka ini juga layak untuk menerima syafaat jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi ada sebut bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku juga untuk orang yang buat dosa besar di kalangan umatku. Maknanya orang yang memang dia termasuk di kalangan ahli neraka juga layak untuk mendapat syafaat bila diberi syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harapan kita kepada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat rahmat Allah tu mesti kena sentiasa ada, walaupun manusia ini banyak melakukan kesalahan dan dosa, itu kelemahan manusia, tapi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa ada dan kita ada peluang syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang itu banyak berselawat kepada Muhammad SAW, pergi ke Madinah, dapat ziarah makam Rasulullah SAW, dan banyak berselawat di situ dan masuk dalam raudhah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita berharap dengan cara-cara begitu juga boleh memberi ruang untuk dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hubungan kita dengan Nabi Muhammad ni dia tak putus, walaupun fizikalnya terputus, tapi hubungan kita dengan Nabi Muhammad tak putus. Sebab setiap selawat yang kita selawatkan kepada Nabi Muhammad SAW akan dijawab oleh baginda SAW.
Jadi jangan putuskan hubungan itu, teruskan banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu juga menjadi sebab untuk mendapat syafaat baginda pada hari yang sangat getir itu. Kita masuk kepada hadis yang satu lagi, mungkin saya tertinggal tadi. Kita selalu baca tentang asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda dalam Al-Quran, dan kita banyak doa al-maqamul mahmuda itu. Al-maqamul mahmuda yang disebut itu maqam mahmuda dalam Al-Quran, maqam yang terpuji yang disebut untuk khusus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji di hari akhirat. Yang dimaksudkan maqaman mahmuda itulah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk bagi syafaat yang besar pada hari kiamat, mengatasi kelebihan para anbiya yang lain. Bukan sahaja untuk umat dia, tapi kepada semua umat Nabi sebelum daripada ini. Ini keistimewaan yang ada kepada Muhammad SAW. Dalam hadis yang kedua kita masuk, hadis yang daripada hadis 13, kita masuk kepada hadis yang ke-14. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi'ilmin fadallu wa adallu. Ini hadis yang berkait dengan kalau dalam hadis Bukhari dia bawa tajuk kaifa yuqbadul ilmu, bagaimana ilmu itu dicabut daripada umat ini. Dan hadis ini kata periwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yuqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dia dengan cara mencabutnya daripada manusia, walakin tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, dia cabut ilmu daripada umat ini dengan cara diambilnya ruh para ulama, dimatikan para ulama, dicabut nyawa para ulama. Maka itulah dicabutnya ilmu daripada umat ini, hatta sehingga iza lam yubqi aliman, sehingga Allah tidak mengekalkan lagi, tidak meninggalkan lagi seorang alim pun, seorang yang alim. Ittakhazan nasu, lalu ketika itu manusia akan mengambil ru'usan juhalan, para pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, lalu mereka itu dipertanyakan tentang agama ini. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka itu memfatwakan dengan tanpa ada ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Ini berkait dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Ilmu ini tidak akan dicabut dengan cara begitu. Dia cabut ilmu daripada umat ini dengan dimatikan para ulama. Bila mati para ulama, ketika itu tak ada lah ilmu. Dan bila tak ada ilmu, tak ada ulama, maka manusia akan cari manusia lain. Dia cari orang yang dia rasa boleh dia tanya. Dia cari pemimpin-pemimpin yang jahil. Lalu mereka memfatwakan hukum dengan tidak ada ilmu. Itu akan disesat bagaklah segala manusia, sesat dan menyesatkan. Soal ilmu dalam Islam ini, kita ada ilmu, kita panggil ilmu wahyu. Ilmu yang berasaskan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita melalui baginda. Ilmu ini terkandung dalam Al-Quran, terkandung dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang mewarisi ilmu ini ialah para ulama. Ulama
yang terima daripada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ulama yang terima daripada para sahabat tabi'in, dan ulama yang terima daripada tabi'in, dan seterusnya. Dan mereka inilah kita panggil, yang disebut dalam hadis, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi-nabi, iaitu mewarisi ilmunya, bukan mewarisi hartanya. Nabi pun sebut dalam hadis, dia tidak mewariskan dirham ataupun dinar, tapi mewariskan ilmu. Jadi para ulama ini menerima ilmu daripada Nabi Muhammad SAW, mewarisi ilmu itu daripada satu zaman ke satu zaman, sehingga sampai kepada masa kita ini ulama itu masih ada, cuma makin berkurangan. Maka itulah yang dimaksudkan idza lam yubqi aliman. Bila tak ada lagi para ulama, maka manusia akan cari pemimpin-pemimpin yang jahil untuk bertanya. Lalu mereka ini tak ada ilmu, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, dan mereka menyesatkan manusia. Yang berkait dengan ilmu agama ini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kewajipan untuk manusia tanya para ulama. Dan ini termaktub dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Tanya itu wajib tanya orang tahu. Dalam soal agama yang berkait dengan wahyu, hukum hakam, syariat, kena tanya orang yang tahu. Orang yang tahu maksudnya para ulama. Maknanya wajib kedudukan umat manusia untuk bertanya para ulama tentang agama ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga letakkan kedudukan yang tinggi kepada para ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah itu yang para ulama. Jadi kedudukan itu satu kedudukan yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama, yang melayakkan mereka itu untuk dipertanyakan tentang agama ini. Lalu tali dengan ayat fas'alu tadi, kamu tanya kepada orang yang diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat lain disebut alladzina utul ilma yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajatin. Allah mengangkat kedudukan orang beriman dan orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa darjat kedudukannya. Itu status orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi status para ulama itu menjadikan mereka ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pewaris kepada Nabi-Nabi, mewarisi para Nabi-Nabi. Oleh kerana itu kita lihat dalam umat Nabi Muhammad SAW ini, selepas kewafatan baginda SAW, kita telah menghadapi pelbagai fasa jatuh bangun umat Islam. Tapi ilmu agama ini berterusan, tak putus. Kerana di sepanjang zaman itu ada para ulama yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga ilmu agama ini. Maka lahir para imam-imam yang besar dalam dunia Islam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lain. Dan daripada mereka yang lahir para murid-murid mereka yang besar. Dan daripada murid mereka yang lahir para ulama yang besar dalam dunia Islam. Sampailah pada masa ini para ulama itu masih ada, masih ramai yang boleh kita belajar ilmu daripada mereka. Dan mereka ini diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama ini, yang sabit dan ayat Al-Quran yang disebutkan tadi. Maka pada satu masa ilmu ini akan hilang. Tapi akan hilang itu dengan cara dimatikan para ulama ini. Bila para ulama mati, maka hilang ilmu di tempat itu. Dan ramai sebelum ini kita selalu tengok, baca berita sana sini, ulama itu mati, ulama ini meninggal. Dan bila meninggal para ulama, tinggallah sekali ilmunya itu sudah hilang daripada manusia ini.
Jadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk mempelajari ilmu agama ini. Sementara kita masih ada para ulama yang ada di sekitar kita, para asatizah yang ada di sekitar kita, ambil peluang itu untuk menuntut ilmu daripada mereka, kerana kedudukan mereka ini sangat tinggi, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala statusnya kepada para ulama itu, supaya kita tidak sampai satu peringkat kita kehilangan para ulama. Di negara kita ni pun kita diperkenalkan agama ulama-ulama besar. Kita kenal dulu Tok Kenali di Kelantan, masyhur dengan Tok Kenali. Para ulama dulu, kita kalau kita bercakap dengan orang lama lah, orang lama, dia selalu sebut berbagai nama ulama-ulama. Kalau kita nak khusus pada ulama-ulama dulu yang buka-buka pondok dekat Kelantan, dekat Kedah, Terengganu, masyhur para ulama dan mempunyai ribuan murid-murid. Di Kelantan itu dulu pondok Gunung Payung, Syekh Abdul Tugu Abdul Tahir masyhur. Selain daripada Tok Kenali, Tok Kenali awal lagi sezaman lah, beza sikit umur. Tok Kenali, Haji Abdul Tahir Gunung Payung, sampai sekarang pondok-pondok masih ada di Kelantan. Dan ke para ilmuwan, para tokoh-tokoh ulama yang mengajar di universiti dan sebagainya, masih ramai, masih ada yang boleh kita menumpang ilmu daripada mereka. Jadi mereka inilah yang memastikan, yang mempertahankan agama ini, ilmu agama ini hidup, diwarisi daripada satu zaman ke satu zaman yang lain. Ini kedudukan para ulama. Jadi pengekalan agama ini selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kenapa agama ini masih lagi kekal ada, diimani dan diyakini oleh manusia? Kerana ilmu itu masih ada, tak putus. Ilmu itu tak putus kerana masih ada para ulama yang membawanya. Ini kedudukan, kepentingan ilmu dalam agama ini. Sebab itu kita mengaji. Baru ni ada saya buat pembentangan dalam satu konferens yang dianjurkan oleh Universiti Islam Selangor. Saya bentangkan tajuk yang berkait dengan kepentingan kita menjaga warisan ilmu Islam dalam pengajian moden sekarang ini. Warisan ilmu Islam yang kerana kita melihat kita menikmati ilmu agama yang kita ada pada hari ini adalah kesinambungan daripada warisan ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama di sepanjang zaman. Oleh kerana itu, di zaman moden sekarang ini yang kita duduk mengaji di universiti, di sekolah dan sebagainya, jangan sampai kita terputus hubungan dengan warisan ilmu sepanjang zaman ini. Kalau dalam pengajian fiqh atau semua bidang dalam pengajian agama, dia ada bidang-bidang ilmu, ada kitab-kitab yang dilahirkan oleh para ulama di sepanjang zaman. Jadi kita kena menghargai dan beri satu kedudukan yang tinggi kepada warisan yang ada ini. Sebab warisan inilah yang telah menyambung kita dengan zaman sebelum daripada kita, dan yang menyambung sekaligus menyambung kita kepada Rasulullah SAW. Sebab itu dalam konteks pengajian agama, pengajian Islam, sebab saya dalam bidang itu, kita sangat mementingkan pengajian yang kita panggil pengajian turas. Pengajian mengambil ilmu daripada warisan tinggalan para ulama sebelum daripada ini. Kerana ulama ini, manusia ini akan berdepan dengan situasi, dengan keadaan zaman yang berbeza setiap masa. Mereka telah berdepan dengan zaman mereka, dan kita ambil manfaat daripada apa yang diceritakan oleh mereka di zaman mereka. Ada hukum hakam yang disebut dalam kitab-kitab itu, kadang-kadang kita rasa tak mungkin berlaku, tapi itu berlaku di zaman mereka dan kita belajar. Pada zaman kita ini, kita tengok, kita adopt dengan zaman kita sekarang. Jadi dengan cara begitu, kita tidak putus dengan warisan ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mana warisan inilah yang menyambung kita dengan Rasulullah SAW. Hadis itu satu. Hadis
Itulah warisan yang kita terima sampai sekarang. Tapi kita terima hadis ini pun kerana apa? Kerana ada ulama tu lah. Kalau tak ada ulama di sepanjang zaman sampai sekarang ni, mungkin hadis pun tak ada. Kita boleh terima hadis yang terbuku dalam Bukhari, dalam sunan-sunan itu, kerana ulama itu yang menghidupkan warisan itu, menghidupkan hadis itu. Dan kita memahami hadis-hadis itu, memahami ayat Al-Quran itu melalui para ulama. Jadi para ulama inilah sebenarnya yang menghubung kita dengan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu warisan ilmu, legasi yang tinggalkan oleh para ulama tak boleh kita abaikan. Dan pengajian agama kita sangat pentingkan perkara itu. Dan perlu kita hidupkan dengan pengajian bersifat turas itu, baru kita letakkan kedudukan yang betul, yang tinggi kepada warisan Islam, kepada para ulama yang meninggalkan ilmunya kepada kita semua sehingga kita menikmati agama ini pada hari ini. Jadi saya rasa hadis ini yang ke-14 ini, dia memberi satu signal kepada kepentingan untuk kita mencari para ulama dalam hidup kita ini, dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang yang beragama Islam. Kita perlu bimbingan para ulama, dan kita jangan tersilap pilih dalam mencari orang yang boleh membimbing kita. Silap-silap hari bulan kita konalah kelahi. Banyak ajaran sesat sekarang ni yang lahir macam-macam. Ini jenis nak cari shortcut. Nak cari shortcut dalam beragama, jump sorang pelik sikit, maka dibawa kesesatan yang sangat nyata, yang kita sudah banyak dibawa ke pejabat mufti macam-macam ajaran, dan kita keluarkan fatwa, bagi beri penjelasan, bagi beri peringatan kepada orang ramai supaya kita mempertahankan kesucian agama ini. Kita ambil betul-betul daripada mereka yang diiktiraf ilmunya di kalangan para ulama. Jadi saya rasa kita berhenti memandang dengan dua hadis pagi ini, hadis yang ke-13 dan yang ke-14. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan daripada dua hadis yang cukup besar peranannya dalam agama kita ini, mudah-mudahan menjadi sebab, satunya yang pertama tadi menjadi sebab untuk kita dapat syafaat daripada Muhammad SAW, dan yang kedua itu mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah bimbingan para ulama yang muktabar, para ulama ini tiraf ilmunya yang benar, yang tidak membawa ajaran yang sesat di kalangan manusia. Mudah-mudahan kita terjaga dalam hidup beragama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.